saya nampak macam ada seorang perempuan, dia tinggi dia macam tiang lampu. Okey, dia nak melintas, tiba-tiba dia muncul tu, so baju kurung putih tapi muka dia kosong saja, hitam. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? So, pada hari ini saya just nak share pengalaman ataupun experience saya sebagai pemandu Grab. Dan saya dah cuba pun memandu Grab dengan produk Activa ni. Okay, kalau anda perasan dalam video 5 sebab kenapa saya pilih produk Activa tu, saya ada sebut yang saya ada akaun Grab, saya pernah jadi pemandu Grab. Okay, semasa saya sambung belajar dulu kan, so pada 2018, 19, 20 tu saya dah kurang. Saya habis belajar pada awal tahun 2020 dan masa itulah COVID dan lockdown. So saya dah kurang buat Grab ni. Tapi saya buat Grab ni secara part time saja. Lepas kerja dan waktu malam lah masa dulu. Tapi dulu pada 2018, 2019 memang job Grab ni memang banyak lah kan. So dapat banyak sangat membantu saya dalam perbelanjaan study saya di samping kerja harian. Selain daripada pendapatan sampingan, so, membuat Grab juga membantu dalam penyelidikan saya, data untuk pengajian saya lah. So selain daripada itu juga saya dapat ramai kawan masa buat Grab ni, sebab kita macam kerja di bawah satu naungan yang sama dalam objektif yang sama kan. So dia lebih luas. Kalau macam kita kerja satu syarikat dan satu bangunan, kita kenal dengan kolik kan, tapi yang ni lebih luas daripada tu. So kalau kita lepak kat mana-mana, nampak dia pemandu Grab, kadang kita tahulah dia pemandu Grab macam mana, nampak app lah kat handphone kan. Ataupun kalau dekat airport, memang dekat tempat tunggu tu memang semua pemandu Grab lah, majoriti lah. Ada juga yang bukan Grab, ada banyak company lain kan. Tapi senang nak jumpa lah, maksudnya luas. So, kadang sebab Grab ni pun dia open, bukan saja di Klang Valley. Mula-mula dulu memanglah saya register Klang Valley, tapi lepas tu dia buka seluruh Malaysia. Jadi kadang-kadang saya travel pergi Pulau Pinang pun saya on dekat sana, pergi Ipoh, pergi Taiping. So banyak tempat-tempat yang saya pergi bercuti dan saya buat Grab sekali, dan secara tak langsung saya tahu tempatan local area kat situ. Okay, memang best lah. Lepas tu banyak juga saya menimba ilmu lah semasa saya buat Grab ni, especially masa dekat airport tu, masa waiting kan for turn lah untuk ambil customer. Saya jumpa ramai orang kat situ yang saya tak sangka yang Grab ni macam orang yang tak ada kerja kan. Tapi sebenarnya dekat situ ramai pemandu dari berbagai latar belakang sebenarnya. Ada yang cikgu, ada yang pelatih doktor kan, doktor pelatih, ada nurse, ada lawyer pun ada, artis, apa lagi saya ingat so macam-macam kerja lah. Tapi yalah, ada bermacam-macam alasan ataupun sebab mereka buat Grab. Macam saya lah, saya pun sambung belajar, saya nak tambah pendapatan saya dan nak cek pengalaman, nak cek data. Jadi ada macam-macam background. Ada yang kena berhenti kerja pun, ada juga ada yang nak tukar kerja sebab nak bersosial saja. Ada yang nak just nak ada life kat luar. So dia buat Grab, dia ada banyak lah peluang dia kat luar kan. So ada banyak sebab. Ada yang memang nak menampung keluarga, macam yang ibu tunggal pun ada. So banyak reason sebenarnya, dan mereka ni semuanya hebat-hebat sebenarnya. So dulu-dulu lah, masa awal-awal Grab ni ada, ataupun Uber kan. So ramai yang treat pemandu Grab ni macam personal driver. Misalnya saya pun kena juga, macam contohnya suruh tunggu lama-lama, kadang dalam kereta bergaduh, bercumbu-cumbuan dalam kereta, lepas tu muntah kerana mabuk kan. Semua tu ada, saya alami semua tu kan. Kurang hormat pada pemandu Grab kan. Pemandu Grab ni bukan personal driver, sepatutnya dihormati lah. Tapi saya rasa sekarang ni semakin lama semakin baik lah. Dah semakin orang fahami macam mana nak hargai, sebab Grab pun dah improve banyak dan bagi mesej kepada pengguna, dan ada rating dan sebagainya kan. Itu saya rasa banyak educate passenger lah. Saya cakap ni bukanlah untuk backing mana-mana pihak, tapi saya cakap berdasarkan pengalaman saya. Okay.
Tapi tak semua pemandu Grab ni yang jenis yes boss ataupun yang lembut kan. Tapi ada pemandu Grab ataupun pemandu e-hailing ni yang very tegas. Dia boleh sound penumpang dan boleh hentikan penumpang dan suruh keluar kerana buat maksiat ke dalam kereta. Jenis-jenis yang macam tu dia orang yang tegas. Dia boleh sound penumpang. Saya tak pernah buat lah, tapi berdasarkan cerita kawan-kawan, ada juga yang mereka yang menegur mereka secara direct. Macam saya jenis yang telan telan saja. Itulah sebab saya baru kan. Mungkin yang lama tu mungkin dia ada pengalaman lain. Ada pemandu-pemandu yang daripada pemandu taksi, ada juga yang pemandu limousine, pemandu personal driver yang betul-betul pemandu driver pun ada. So mereka ni professional. So mereka tahu nak treat, mereka tahu tentang undang-undang. Passenger pun sama juga. Ada orang VIP, ada orang yang terpelajar, ada orang yang kurang terpelajar, macam-macam. Sama je, kita dua-dua side ada kelebihan dan kekurangan. Tu kedua-dua pihak kena menghormati lah, mengikut peraturan, dan juga ada sopan santun, adat ketimuran kita lah, orang timur kan. So itulah, sekarang pun ada banyak SOP kenalah patuhi. Saya dengar pun ada juga yang tidak mematuhi, tak pakai face mask, yang naik lebih daripada yang dibenarkan. So itulah, saya masih lagi dalam grup WhatsApp tu, saya tahu macam-macam isu lah. Jadi kita kena ikutlah, patuhi undang-undang. Dua-dua pihak kena ikut patuhi SOP. So antara pengalaman yang paling unik bagi saya kan, pada 2019. So saya hantar passenger daripada KLIA ke Kelang. Saya Taman Botani Kelang macam tu lah. So on the way balik, masa tu pukul 2 pagi tau. So 2 pagi saya on the way balik daripada Kelang tu melalui Kesas lah. Saya nampak macam ada seorang perempuan, dia tinggi dia macam tiang lampu. Okay, dia nak melintas, tiba-tiba dia muncul tu. So baju kurung putih, tapi muka dia kosong saja, hitam. Jadi saya brake emergency. Masa tu saya ada fast lane, saya brake emergency. Bila dah sampai kat depan dia tu, hilang orangnya. Dan saya pun teruskan perjalanan. Saya tak fikir apa-apa, dah jauh tu baru saya fikir. Sebab masa tu mungkin saya penat, dan mungkin saya dah nak tidur ke, ngantuk kan. So itulah, itu yang kali pertama, pengalaman yang pelik. Yang keduanya di tol KLIA, nak masuk ke airport ni. Masa tu dalam pukul 11 malam macam tu lah. Masa tu saya seorang juga. Dekat tempat tu kita boleh tidur dekat landside namanya tu kan. Saya pergi mahala ke situ, dan masa lepas touch and go tu, palang naik, jalan straight. Lepas tu saya nampak objek yang sama yang melintas hari tu, tapi dia saiz yang kecil, manusia biasa. Tapi dia pun sama, sampai tengah tu saya dah brake, dia hilang. Dan sama juga, muka kosong. Itulah 2 kali saya ada pengalaman yang pelik dan dah menyeramkan je lah. Saya tak cerita dengan sesiapa sebab saya takut saya sendiri akan jadi takut bila saya banyak sangat cerita kat orang kan. So saya biarkan. Lama jugalah baru saya buka cerita tu, bila orang dah share kisah-kisah pelik kan. Sebenarnya macam-macam cerita-cerita pelik. Ada yang bila dah sampai ke destinasi orangnya tak ada, bila masuk ada 3 orang, keluar 2 orang. Anak yang masa masuk ada anak, tapi masa drop tak ada anak. So ada macam-macam lah yang kita dengar. Tapi itulah asam garam pemandu Grab. Kita memandu pun lewat malam, kadang kita pergi tempat-tempat yang kita tak biasa kan. Itulah, memang banyak lah pengalaman. Saya ingat dia lebih 1,000 lah trip yang saya dah buat. Sebab saya bila saya jual Alza tu pun dia punya mileage 240,000 walaupun kereta ni kilometer tinggi, tapi dia kerap servis. Jadi engineer okey. So memang kerap lah, dalam 2 bulan sekali mungkin macam tu dah cukup mileage, saya servis. Kemudian ada juga pengalaman kemalangan lah, tak boleh lari lah. Sebab kita memandu around the clock, kadang lewat malam. So ada sekali tu di Putrajaya, so on the way saya balik KLIA, Dengkil nak ke menghala ke Puchong lah. So di tengah-tengah tu saya ingat selepas exit Putrajaya Central, dan terus lagi. Dan masa tu saya tiba-tiba saya
masuk ke tepi dan U-turn. Maknanya saya di lane yang paling kiri sekali. Kan dia 2 lane kan, so saya belah kiri dan kanan kan, so saya dari belah kiri, ada lane yang slow so saya slow down, saya U-turn ke belakang, maknanya saya masuk ke lane yang fast lane. So dan saya teruskan drive. Saya tak tahu kenapa, saya rasa macam saya salah jalan ke, saya rasa macam Federal Road, jalan persekutuan. Dan bila saya nampak macam ada kereta di depan saya di arah bertentangan, dan saya terus pusing, semula berhenti di tepi. So saya macam baru tersedar lah apa yang aku buat ni kan. So itulah, saya macam hilang sedar. Itulah saya susah nak define keadaan saya pada masa tu. So saya berhenti sekejap, saya cuba istighfar dan tenangkan diri dan cari tempat untuk berehat lah masa tu. Kemudian insiden yang kedua, juga di Putrajaya juga. Saya waktu waktu malam juga, saya ingat dah lepas pukul 12 malam, saya ingat nak balik. So saya tersalah masuk exit dan saya tak tahu kat mana saya masa tu. Saya pun bila dah masuk kawasan perumahan baru saya tahu, kenapa aku kat sini lepas tu saya macam tiba-tiba panik dan saya cuba nak cari jalan keluar, dan dalam keadaan panik tu saya telah terlanggar bahu jalan dan bawah kereta saya agak teruk juga dekat bahagian tank minyak hitam tu. Itu dia kena tukar sebab dia kemik dan dia ada leak, so kena pergi tukar lah. So itu juga satu insiden lah. Tapi semua insiden ni semasa tak ada passenger lah, masa saya seorang diri, masa nak balik contohnya ataupun masa nak pergi. So sebab bila ada orang kat belakang saya suka berbual kan, so kita apa yang perasan lah, bila kita berbual semasa mandu, so dia akan menghilangkan ngantuk sebab kita ada fokus dan kita ada berfikir untuk bercakap kan. So walaupun ngantuk, tapi kalau ada orang tu saya rasa tak ada masalah bagi saya tak mengantuk. Tapi kalau berseorang diri, itulah dia layan. Kadang saya tiba-tiba tanya passenger belakang tu, cik boleh tak kita berbual sikit. Kadang dia ada yang jenis pemalu, pendiam ataupun dia tak nak bercakap kan, dia main handphone. Kadang saya memang ngantuk, saya kata, cik boleh tak kita berbual sikit sebab saya ngantuk lah. So dia pun mulakan lah. So dia feel comfortable. Saya tanya benda-benda yang umum lah, saya tak ada tanya pasal politik ke, pasal benda yang sensitif kan. So saya apa-apa saja yang dia pun nak willing to share kan. Kadang saya cerita tentang saya, tak adalah cerita tanya tentang dia kan. So apa-apa saja yang membuatkan perbualan, dan saya akan rasa hilang ngantuk. Kadang-kadang passenger ni memang dia nak bercakap, tapi dia segan nak mulakan kan. Tu kadang-kadang pemandu kenalah peramah juga kan. Tapi tak semua orang nak tak semua orang nak bercakap. Kalau dia reply sikit-sikit tu, memang saya tak akan tanya lagi lah. Maknanya dia memang tak comfortable untuk berbual. Tapi masa sekarang ni, zaman musim COVID ni, kita tak galakkan untuk berbual lah. Kurangkan perbualan, hanya bercakap benda-benda yang penting sajalah. Sebab boleh menyebabkan jangkitan walaupun kita pakai face mask kan. Sebab apa kadang-kadang kita pakai face mask ni, kita kurang dengar tau, tak jelas apa yang passenger cakap, dan passenger pun kadang tak jelas apa yang driver cakap. So kadang-kadang kita terpaksa tarik face mask kita. Itulah masalah dia. Okay. Dan kemalangan yang ketiga, saya terlanggar orang. Saya terlanggar pemandu Grab sendiri masa di downtown kat KLIA. Itu ada 2 tempat tau untuk waiting untuk e-hailing. Satu kat KLIA Landside Operation Office tu, satu lagi dekat downtown kat kedai mamak kat situ. Tapi kena bayar RM1 masuk tu. Jadi masa tu saya tak perasan kereta depan ni belum lagi bergerak, saya terlanggar dia. So habis duit RM500 nak kena bayar dia. But kemalangan ni orang langgar saya. Yang ni di traffic light juga. So masa tu ni kenderaan Hilux atau 4-wheel drive, dia tinggi kan. So memang dah hijau, tapi kereta depan saya belum lagi bergerak sebab kita kan panjang kan. So yang kita di belakang saya ni, dia ingatkan saya dah bergerak, saya belum lagi. So dia jalan terus, dia langgar belakang saya. Tu sama jugalah, dia bayar saya RM450 macam tu. Kita terus pergi workshop. Itulah pengalaman dia. Okay, trip yang paling jauh saya pernah kena pergi ialah ke Kuala Gandah di Pahang, pusat sanctuary gajah, tempat conservation gajah-gajah yang cedera ke, gajah yang sesat di Kuala Gandah tu. Ni saya bawa orang Sweden, sekumpulan orang Sweden, dia nak tengok gajah, so saya bawa ke sana. Dan saya kena bawa dia semula lah sebab di kat situ, dekat Kuala Gandah tu, line internet dia tak berapa kuat sangat. So saya terpaksa tunggu dia untuk bawa dia semula balik ke Kuala Lumpur. So saya dapat 2 trip lah. So itulah. Dan yang paling dekat sekali di satu tempat tu, daripada blok A ke blok B sebab dia sakit kaki.
sebenarnya nak ceritakan semua sekali memang tak cukup satu hari lah. Banyak pengalaman-pengalaman yang menarik sebenarnya semasa saya jadi pemandu Grab ni. Jumpa orang Jepun cakap Melayu, kita dah ingatkan dia tak ketika Melayu sebenarnya kan, atau bahasa Inggeris kan. So saya dah prepare lah apa-apa perkataan dalam bahasa Jepun, tapi rupanya dia bercakap bahasa Melayu dengan fasih, lebih fasih daripada setengah orang di Malaysia ni. Kemudian jumpa Korea antara yang paling ramai lah ke Malaysia ni, dan mereka semua friendly. Japan dan Korea ni dia cuba gunakan translator tau. So dia nak tanya, kita nak berbual, tapi dia cakap dekat handphone dia, dan then handphone tu translate dalam bahasa Inggeris. So memang menarik lah pengalaman macam ni. Dia macam seronok sangat. Kadang dia tunggu dekat tempat yang salah. So itu memang satu kes yang biasa. Rumah dalam mandu Grab ni di airport, biasanya kita ambil dekat dormitory, tapi dia tunggu dekat bahagian bas sana. Dia seorang je kat situ, dan saya pusing lah banyak kali kat mana, rupanya dia tunggu dekat bahagian bas. Kadang-kadang itu biasa lah, selalu berlaku macam tu. Kadang salah faham. Tapi sekarang ni memang di KLIA 2 dan KLIA 1 memang semua kena tunggu tempat khas untuk e-hailing. Dia tak campur dengan orang awam sekali. Sebab bila campur dengan orang awam, kadang jadi sesak. Orang awam pun nak ambil keluarga mereka, dan at the same time ada juga pemandu e-hailing. Jadi macam agak mengganggu lah. So jadi sekarang ni ada tempat khas. Jadi siapa yang sampai di airport KLIA kena tengok di mana pintu mana untuk e-hailing. Jangan tunggu di tempat orang awam lah, kecuali keadaan peraturan semasa membenarkan perkara itu. Ya, ada satu lagi pengalaman agak lucu jugalah tentang pengguna app Grab ni. First time dia guna app tu, dan dia baru sampai dari somewhere lah, ni dekat airport lah. So dia baru sampai dan dia dah terus booking. So bila saya dah pergi ke tempat yang dia booking, macam level 2 contohnya, saya dah pergi situ, saya tengok dia tak ada. Tapi dan saya cuba nak cancelkan, tak boleh sebab dia masih lagi on. Saya call tak dapat, tak angkat message, tak reply. Dan saya call Grab untuk batalkan kan. So Grab kata nanti dia call dulu passenger tu. So maknanya dia dah booking, since dia dalam terbang lagi masa beratur nak keluar. So banyak lagi proses dia kan. Sepatutnya kita biasanya booking Grab ni bila kita dah bersedia di depan pintu masuk contohnya, ataupun pintu keluar yang dekat level tertentu, barulah kita booking. Jadi kita taklah tunggu terlalu lama. Sebab apa? Passenger ataupun driver Grab ni dia boleh tunggu di depan pintu tu 5 minit saja, dan dia kena bergerak. Sebab sekarang ni lagi peraturan baru, kita tak boleh tunggu lama. Sebab ke belakang kita ada pemandu Grab yang lain. So dia akan ambil, pick up then go. So 5 minit tak ada, memang terpaksa jalan. So kalau passenger tak ada juga, terpaksa pusing banyak kali lah. Sebab kalau kita pusing banyak kali pun menjejaskan kita punya timing sebagai pemandu Grab ni. Dia ada masa tempoh tertentu. Kalau dah lama sangat dia luar kawasan tempat yang sepatut ditunggu, macam di Landside dan Chatterfield Town ataupun dekat Mitsui, lama sangat dia keluar, saya tak ingat berapa minit so dia akan kena requeue balik. Macamnya dia kena tunggu balik semula ke sana. Dia akan tunggu lagi, masa dia akan terbuang begitu sajalah. That's why kadang-kadang mereka cepat-cepat untuk minta Grab batalkan kalau tak ada juga dalam masa tempoh tertentu lah. So supaya dia masih lagi dapat queue yang sama. Okay, sebenarnya sekarang saya dah tak aktif dalam memandu Grab. Ialah pertamanya sebab risiko COVID-19 yang semakin meningkat, dan juga saya nak beri sepenuhnya peluang kepada pemandu-pemandu e-hailing yang memang full timer. So mereka memang hanya bergantung pada Grab ataupun apa-apalah jenama e-hailing. Tapi untuk kekal aktif dalam akaun Grab ni, so kita kena buat kena ada booking lah. Dalam masa 6 bulan tu mesti ada, tak boleh tak ada langsung. So kalau tak ada langsung dalam 6 bulan, akaun akan digantung. That's why saya masih lagi buat walaupun 1-2 dalam sebulan, sebab nak stay. Sebab kita tak tahu bila kita akan memerlukan side job macam ni kan. Dan tu saya dah buat satu job dah bulan lepas dengan produk Ativa ni. Sebab transfer EVP tu dah berjaya. Maknanya saya dah daftarkan Ativa ni sebagai kenderaan Grab baru saya. So Grab pun dah approve. Saya dah cuba dah bulan lepas. Saya ingat pada awal bulan 5 Masa tu kebetulan saya ada tugas di Selangor, dan saya buat di Putrajaya. Saya dapat first trip saya daripada Putrajaya ke Selayang, kata saya seorang staf kerajaan. Dia memang excited lah masa naik tu. Dia pun kata wow, kereta baru. So dia memang excited, dan dia memang plan nak tengok kat showroom, tapi tak berpeluang lagi. Satu lagi mungkin dia takut risiko COVID-19, dan dia cuma tengok dan review saja di internet lah. Cuma dia tak sangka yang dia dapat naik kereta tu daripada Putrajaya sampai ke Selayang. Macam-macam soalan lah dia tanya, best ke minyak macam mana. So macam-macam soalan tanya. Tapi saya tak cakap saya ada YouTube channel lagi masa tu. Saya segan pula cakap masa tu, kerana saya baru ada 1-2 video je kan masa tu. So
dia happy lah. Saya tanya dia selesa ke dekat belakang. Dia kata memang selesa. Dia pun tak besar sangat orangnya dan sederhana saja. Memang dia pun tweet ataupun dia share dekat dalam akaun social media dia lah yang dia naik Ativa. So dia excited dan tapi dia kata mungkin bila keadaan tenang dan dah ramai pengguna Ativa ni review, barulah dia decide untuk beli. Dia pun nak tukar juga, dia pun pakai Pro 2 juga. Baik, saya rasa itu saja perkongsian saya pada kali ini. Saya ingat dah panjang lebar sangat. Mungkin anda pun dah bosan dengar, dan saya juga mohon maaf lah sekiranya ada terkasar bahasa dan tersilap kata, mungkin menyinggung perasaan mana-mana pihak. Saya minta maaf dalam video ni, dan saya cerita hanyalah berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya dapati semasa jadi pemandu Grab. Okay. Dan minggu ni insyaAllah saya akan buat satu lagi trip dengan Ativa ni, sebab untuk bulan Jun ni saya belum buat lagi. So insyaAllah saya akan share lah. Akhir kata, saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua pemandu-pemandu e-hailing di Malaysia. Jaga SOP dan hati-hati memandu, dan juga kepada semua penumpang-penumpang apa jua e-hailing, berhati-hatilah, jaga SOP dan elakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan jangkitan COVID-19. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.